Baik, tumpuan utama sidang pemimpin ASEAN di Jakarta pastinya terarah kepada konflik di Myanmar yang sehingga kini telah merenggut lebih 700 nyawa orang awam sejak rampasan kuasa tentera 1 Februari lalu. Dan untuk mengulas lanjut mengenainya bersama di Thailand ketika ini Dr. Muhammad Fajar Ihsan, pensyarah ekonomi politik antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM. Doktor, saya ingin mula dengan melihat kepada permulaan penubuhan ASEAN itu. Penyertaan negara-negara seperti Myanmar, Laos, Filipina dan Thailand dalam ASEAN antara lain kerana dasar tidak masuk campur urusan dalaman negara anggota lain. Dan melihat kepada perkara ini, mampukah ASEAN mencapai kata sepakat berhubung situasi di Myanmar atau adakah dasar tidak campur tangan ini telah berubah? Okey, baik. Terima kasih Saudara Hakim ya. Pertama kali sebenarnya kalau kita berbicara berkaitan dengan dasar tidak campur tangan ya dalam kalangan negara-negara ASEAN, kita boleh melihat sebagai ini merupakan golden rule ataupun aturan yang paling hakiki, yang paling mutlak yang ada di dalam ASEAN. Tetapi konteksnya pada masa dulu, pada ketika Perang Dingin, ianya menjadi dasar untuk menjaga kepentingan negara-negara untuk tidak melakukan intervensi ataupun melakukan campur tangan terhadap apa-apa saja keputusan yang diambil oleh negara-negara anggota pada ketika itu. Tetapi masing-masing ataupun perjalanan non-interference ataupun prinsip-prinsip ini memang telah ada dalam piagam ASEAN ataupun kita sebut sebagai ASEAN Charter yang tertuang dalam chapter 1 dan juga artikel 2 dalam ayat 2 bahagian I dan F. Okay, di mana memang negara-negara memang tidak boleh ataupun tidak dapat bercampur tangan ya, khususnya dalam hal-hal politik domestik. Ya, hal itu tertuang juga sebelumnya pada deklarasi Bangkok dan juga tertuang dalam Treaty of Amity and Cooperation dalam kawasan negara Asia Tenggara. Tetapi pernah ada keinginan ya, misalnya daripada Menteri Luar Negara Thailand pada ketika itu Surin Pitsuwan, dia ingin membuat keadaan ataupun kawasan ASEAN ini lebih fleksibel. Ya. Dia memperkenalkan flexible engagement misalnya, cadangan untuk negara-negara boleh melakukan intervensi ataupun campur tangan sedikit lah, ataupun lebih fleksibel ya dalam mengelola konflik-konflik ataupun permasalahan yang ada yang wujud di dalam kawasan Asia Tenggara. Tetapi majoriti negara-negara di Asia Tenggara menolak cadangan-cadangan tersebut dan mengalihkan perhatian-perhatian mereka kepada pendekatan yang lebih sedikit kembali tertutup, iaitu enhanced interactions ya, di mana negara-negara boleh melakukan kritik ya, boleh memberikan komen terhadap apa-apa saja permasalahan yang wujud di kawasan Asia Tenggara, khasnya permasalahan berkaitan dengan kemanusiaan. Tetapi ada lagi berikutnya juga ya, perkembangan non-interference ini juga berkembang seiring dengan keinginan Indonesia pada ketika itu untuk mewujudkan ASEAN Peacekeeping Force. Okey, ataupun juga macam mana nak menjaga ataupun juga membuat satu satuan tugas ya, untuk melindungi masyarakat yang terkena impak ya, daripada mungkin adanya rejim-rejim yang agresif ya, rejim-rejim authoritarian dan segala macam. Tetapi ini yang kita nampak bahawa sampai setakat ni ya, kalau untuk mencampur tangan secara langsung memang belum ada. Kita selalu menggunakan traktor diplomasi ataupun cara-cara menggunakan NGO ataupun juga masyarakat sipil dan segala macam. Meskipun ada cara-cara ataupun juga pada tahun 2003, 2005 hingga 2009 ya, mereka berkumpul juga untuk membahaskan isu Myanmar pada ketika itu, memang ada juga tekanan-tekanan ke arah sana. Tetapi kita tengok adakah ianya berkesan ataupun tak berkesan, bergantung kepada sejauh mana Myanmar ataupun negara-negara yang memang nak diintervene itu bersedia ataupun patuh terhadap apa yang dicadangkan oleh ASEAN. Doktor, jadi apakah kelebihan ataupun kekuatan yang dimiliki ASEAN dalam memberikan tekanan kepada junta tentera? Adakah dengan sekadar mengkritik saja ini tidak ada perubahan mungkin boleh berlaku? Kerana adakah ada terdapat kemungkinan Myanmar akan menarik diri dari ASEAN jika tidak kena dengan cara ASEAN? Kalau kita lihat ya, apa yang boleh menjadi respon ya yang dilakukan oleh Myanmar, sebab Myanmar ini adalah lebih kepada stratokrasi ya, negara yang memang menekankan kepada aspek ketenteraan ya, khususnya pada tahun 1997 hingga 2011 di bawah State Peace and Development Council of Myanmar ketika itu. Jadi kita identikkan, kategoriskan sebagai stratokrasi. Model-model stratokrasi seperti ini ataupun military junta seperti ini memang akan cenderung untuk bertindak secara unilateral ataupun secara bersendiri. Ya, kalau kita lihat ya, jangankan ASEAN ya, kalau kita lihat komuniti antarabangsa ya, seperti halnya negara-negara G7 misalnya, Group of Seven misalnya, negara-negara barat misalnya telah melakukan tekanan-tekanan
telah melakukan paksaan-paksaan juga, melakukan sanksi ekonomi, embargo dan segala macam, tetapi apa yang ditunjukkan ataupun apa yang dibuat oleh Myanmar seakan tak merasa apapun, tak ada apa namanya implikasi, tak ada kesan terhadap apa namanya pendekatan-pendekatan mereka. So ini yang mungkin kita boleh khawatirkan. Tetapi kembali lagi bahawa rationality pemimpin itu kita tak boleh ukur secara langsung. Ya, sama ada ianya akan melihat kepada trade off ya, ataupun timbang menimbang apa yang baik, apa yang tak baik. Tetapi sejauh ni yang kita nampak bahawa kekuatan-kekuatan antarabangsa pun, komuniti antarabangsa pun belum memiliki kesan. So apatah lagi ASEAN yang dalam ni masih lagi memiliki perbezaan pandangan dan persepsi. Seperti halnya Vietnam, seperti halnya Laos, Cambodia, misalnya Filipina misalnya, mereka masih memiliki persepsi yang berbeza terhadap isu ni. Mereka mengatakan bahawa isu ni adalah isu domestik. Sedangkan Malaysia, Indonesia, sedikit Singapura dan juga Brunei Darussalam, mereka sudah highlight isu ni sebagai isu regional ataupun isu kawasan. Sehingga perbezaan-perbezaan ini justru menjadi permasalahan internal sendiri, macam mana nak memframing isu ini sebagai isu regional, sementara anggota lainnya memframing isu ini adalah isu domestik. So ini yang saya mungkin sedikit pesimistik ya terhadap apa namanya ASEAN ya, terhadap kesan ASEAN untuk menyelesaikan ataupun memberikan tekanan-tekanan seperti ini. Walaupun dulu pada tahun 2009, 2005 dan sebelumnya 2003 telah membawa isu ini ataupun isu-isu iliberal ataupun non-demokratik ini dalam kerangka ASEAN, tetapi ianya belum lagi memberikan satu kesan yang untuk jangka masa yang panjang. So sehingga ini akan wujud lagi seperti ini. Ya, Doktor dah sebut mengenai rationality pemimpin itu. Apa pandangan Doktor mengenai pros and cons penglibatan Jeneral Min Aung Hlaing dalam mesyuarat ASEAN? Kerana ada yang kata melibatkan Jeneral ataupun pimpinan junta tentera itu seolah-olah mengiktiraf kepimpinan junta tentera. Okey, balik lagi rationality leaders tadi kita boleh nampaklah ketika kita mengundang ataupun menjemput mereka ya, untuk bergabung melakukan dialog ya, melakukan percakapan-percakapan seperti halnya prinsip yang ada dalam ASEAN ya, mengutamakan mendepankan kepada cara-cara yang soft ataupun diplomatik punya cara. So kita nampak ada di situ rationality yang cukup bagus yang kita lihat, di mana mereka membuka diri untuk melakukan dialog. Ya, tentu saja ianya memang akan banyak melahirkan cons ya daripada kalangan masyarakat, di mana masyarakat seakan melihat bahawa ASEAN setelah mengiktiraf ataupun mengakui bahawasanya negara Myanmar itu adalah dipimpin oleh junta tentera yang melakukan kudeta pada Februari lepas. Tetapi kalau kita lihat dengan pandangan Malaysia memiliki satu basis yang cukup kuat yang menyatakan bahawa memang masih lagi ataupun Myanmar masih lagi dikawal oleh pemerintah yang demokratis sebenarnya, dan masih lagi menyebut Aung San Suu Kyi sebagai penasihat misalnya dan segala macam labeling seperti itu yang yang dipilih oleh Malaysia dalam menggambarkan Myanmar. Tetapi kita balik lagi melihat bahawa mungkin kita boleh mengajak mereka berunding ataupun berbicara. Okey, sebab ini adalah cara-cara yang alternatif berbanding dengan use of force ataupun menggunakan kekerasan. So sehingga ini tahap pertama ya, daripada sekuens yang mungkin akan panjang ke depannya. Apa yang kita boleh dapat, maklumat apa yang kita boleh dapat daripada junta tentera Myanmar Tatmadaw itu. So meskipun mereka akan menolak ataupun meskipun seperti saya katakan mereka mungkin akan bertindak secara unilateral, tetapi kita dah boleh memiliki posisi untuk melakukan apa tindakan yang boleh diambil pada masa hadapannya. Doktor, Malaysia ada pengalaman jadi pendamai ataupun orang tengah. Contohnya ketika konflik di Selatan Thai tidak lama dahulu. Jadi bagaimana Malaysia boleh mainkan peranan dalam memastikan keamanan, keselamatan di Myanmar dan juga di serantau secara umumnya? Baik, pertama sekali kalau kita tengok kes-kes yang ada di Selatan Thai ya, kalau tak silap 2004 kalau saya tak silap, apa yang dibuat oleh Malaysia ya dan juga negara-negara yang serantau jiran ya, telah membuat satu platform untuk melakukan pembicaraan dan juga perbahasan yang detail ataupun yang lebih mendalam. Ya, sehingga ini yang perlu ataupun kita sebut sebagai rekonsiliasi sebenarnya, memberikan mereka ruang untuk melakukan diskurs ataupun untuk melakukan diskusi-diskusi ya, sama ada dalam konteks akademik, dalam konteks sosial, dalam konteks ekonomi, sehingga apa yang kita boleh berikan kepada mereka
ya kebaikan-kebaikan apa yang kita boleh berikan kepada mereka. Sehingga memang perlu ya Myanmar termasuk Indonesia dan juga Malaysia termasuklah negara yang besar di Asia Tenggara ini memang perlu memainkan peranan yang sangat-sangat penting, sangat-sangat kuat di sini. Tetapi dengan juga mengikuti ataupun berlandaskan kepada prinsip-prinsip non-interference itu. So sehingga bolehlah libatkan NGO, bolehlah melibatkan masyarakat sipil ya untuk kita melihat kembali, rekonstruk kembali apa yang boleh kita berikan, tawaran-tawaran apa yang boleh kita berikan, rekonsiliasi seperti apa yang kita boleh berikan, macam mana mediasi perlu dijalankan. Itu yang mungkin kita boleh nampak. Tetapi balik lagi perbezaan pemimpin ya dalam konteks ini adalah politik rejimnya, itu yang juga menjadi yang menjadi perbezaan lah dalam mengambil sikap ya. Kalau kita tahu Myanmar ni memang junta tentera daripada dulu lagi, so ini yang mungkin agak berbeza, dia punya treatment tu agak berbeza, sehingga perlu memilih alternative approaches ataupun pendekatan-pendekatan alternatif yang mungkin ya membawa kepada keuntungan ataupun kestabilan di kawasan regional Asia Tenggara. Baik, terima kasih Dr. Waqar Muhammad Fajar Ehsan, pensyarah ekonomi politik antarabangsa UUM, bercakap mengenai sidang pemimpin-pemimpin ASEAN di Jakarta.